maka tidak menjadi kesalahan daripada syarak. Kan Nabi dalam hadis Muslim menyatakan, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha al-an fa innaha tudhkirukum bil akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Peringkat awal Nabi larang sahabat ziarah kubur. Pasal apa? Pasal baru lagi dengan zaman jahiliah, takut perangai jahiliah tu mai. Kemudian Nabi kata fazuruhal an, ataupun fazuruha, ziarahlah sekarang. Tak apa, fazuruha fa innaha tudhkirukum bil akhirah. Karena dia mengingatkan kamu, atau tudzakirukum bil akhirah, dia mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Maka menziarahi kubur sekali sekala sunnah. Sunnah. Ziarah kubur pak kita boleh tak? Boleh. Kerana dalam riwayat yang sahih bahawa Aisyah radhiyallahu anha satu hari dia menghadap ke kiblat, ke arah kubur. Ni zaman ni Nabi tak ada. Orang tanya dia, ya ummul mu'minin, ya ummul mu'minin, min aina aqbalti? Wahai ummul mu'minin, daripada mana? Kau daripada mana? Kata dia, min qabri akhi Abdul Rahman bin Abi Bakar. Aku ziarah, aku daripada kubur adik aku Abdul Rahman bin Abi Bakar. Ini dia ziarah kubur. Orang tanya, tidakkah alaysa kana Rasulullah naha an ziyaratil qubur? Takkah Rasulullah larang ziarah kubur? Orang tanya Aisyah, kan Rasulullah larang dulu ziarah kubur? Aisyah kata, na'am, summa amara bi ziyaratiha. Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan supaya menziarahinya. Masa awal dia kata Nabi larang, kemudian Nabi memerintahkan supaya menziarahinya. Dalam hadis ni Aisyah dia perempuan, dia ziarah. Maka Aisyah berpendapat bahawasanya larangan itu tak terkena pada perempuan. Suruhan ziarah itu merangkumi lelaki dan perempuan. Hadis Ummu Uttayyah dulu kita sebut, sebagai ulama menyebutnya makruh. Namun begitu hadis-hadis ini seakan-akan menunjukkan bahawasanya tidak menjadi kesalahan wanita menziarahi kubur. Bahkan Nabi suruh kita ziarah kubur kalau ia mampu mengingatkan kita pada hari akhirat. Maka ziarah kubur termasuk di kalangan di kalangan amalan sunnah. Rasulullah menziarahi Baqi' pada hari Aid. Cuma jangan pergi tokok tambah amalan nak pelik-pelik. Itu sajalah. Bawa bunga tabak, yang ni tak payahlah. Kita menolak pandangan tu. Ada orang kata bubuh lagi dia tak kering, dia berzikir. Itu khas bagi kita, i'tikad kita khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja buat benda tu. Bukti dia sahabat lain tak pernah buat. Kalau tidak, sahabat lain pakai duk potong pokok bubuh lagi tak kering, potong pokok kaktus lagi lambat kering. Artinya sahabat tahu yang mana Nabi letak tu khas Nabi. Dia panggil khasaisur rasul, kelebihan Rasul. Di mana dia yang letak pokok tu untuk orang yang la yatanazzahu minal baul tu, yang kencing tak bersih tu. Kemudian yamshi bin namimah, yang berjalan duk bagi pelagar orang tu, Nabi letak kat depa saja. Lepas tu tak ada kes lain Nabi buat, tak ada. Nabi telah banyak sahabat lain meninggal, Nabi tak bubuh, dan sahabat pun tak ambil duk bubuh. Menunjuk khas, peristiwa khas, kejadian khas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ziarah kubur. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, dia juga pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak kata bila kita ziarah kubur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minin. Kamu katalah wahai Aisyah, assalam ataupun salam kepada ahli diyar, ahli negeri kaum mukminin, orang kubur. Jadi Nabi ajak Aisyah. Bila Nabi ajak Aisyah, artinya lalu di kubur, ziarah kubur bagi wanita juga tidak dilarang oleh syarak. Tidak dilarang oleh syarak. Maka menziarahi kubur sekali sekala. Orang pergi ziarah kubur pak kita ataupun pergi ziarah kubur mak kita, boleh ataupun tidak, boleh berlaku pada amalan sahabat. Berlaku dalam amalan sahabat.
Apa yang perlu buat? Bagi salam ke ahli kubur. Sekurang-kurangnya mengingatkan kita tentang hari akhirat, bahawa kita akan sampai ke situ. Ataupun bila ziarah kubur mak kita, barangkali mengingatkan kita tentang pesanan-pesanan dia yang baik, ataupun tentang hak-hak dia yang belum kita tunaikan, seperti harta pusaka dia, harta pusaka pak kita. Kesemuanya ini diizinkan oleh syarak. Nabi SAW suruh dia bersabar. Wanita tak boleh dia apabila dia dah ziarah kubur, dia melampaui batas. Nangis menjerit-jerit di kubur. Pasal apalah hampi dulu, pasal apalah hang tak tunggu aku, kan? Nangis tak kira-kira. Yang tu meratap tu tak bagi. Manusia ni hidup panjang lagi dan dia terus ke hidup. Jangan menangis macam dia bakhil saja. Nangis tak mau apa pada tu sakan dia. Hadis ni juga seperti mana yang kita sebut, memberi contoh kepada para pemerintah dan para qadhi dan orang-orang besar di kalangan kaum muslimin. Mereka tak perlulah, kalau tak ada keperluan, jangan duk ambil bodyguard yang hanya akan menunjukkan kesombongan diri mereka. Tak payah. Orang nak berjalan bersama dengan kita tak apa. Abdullah ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, alim besar dalam hadis. Dia berjalan penuh orang dia ikut dia. Alim salih Abdullah ibnu Mubarak. Tuan-tuan bila baca Abdullah Mubarak ni, tuan-tuan akan tahu ulama hadis yang tegas, hebat, pembela sunnah. Dia terkenal antaranya kerana dia hantar satu puisi dia kepada sahabat dia bernama Al-Qadhi Fudail bin Iyad. Al-Qadhi Fudail bin Iyad dia ambil keputusan duk pergi ibadat di Mekah dengan Madinah. Pergi Mekah Madinah. Abdullah ibnu